berkesudahan dengan keputusan seri sejak 2016. Apakah malam ini Perak mampu untuk menukar jalan cerita itu dengan meraih kemenangan ataupun Kedah yang akan terbang tinggi untuk pulang ke Darul Aman? Jadi segala-galanya berkemungkinan pertemuan dua pasukan dari utara, Perak menentang Kedah untuk saingan minggu yang terakhir CIMB Liga Super Malaysia 2020. Bermula 45 minit yang pertama, perlawanan terakhir saingan CIMB Liga Super Malaysia 2020. Pertemuan di antara Perak dan Kedah, satu mata yang memisahkan di antara kedua pasukan. Jadi bersama dengan saya untuk memperkatakan tentang aksi di antara Perak dan juga Kedah ini adalah bekas penjaga gol kebangsaan Sedani Said Husin, di mana Perak cuba untuk melakukan serangan awal di supermasa pertama ini. Ya, tekanan daripada Perak agak laju di minit-minit yang pertama ini, tetapi Kedah mereka akan memastikan mereka cuba settle down dengan cepat. Mereka dapat melancarkan hantaran-hantaran pendek mereka dari kiri ke kanan. Itu adalah permainan mereka. Mehmet Drakovic yang membimbing Perak untuk perlawanan yang ke-115 bagi Mehmet sejak musim 2017. 51 kemenangan, 34 seri, 29 kekalahan sepanjang Mehmet mengendalikan Perak. Sementara untuk Aidil Syahrin pula musim yang kedua bersama dengan Kedah. Dan pastinya bagi Aidil Syahrin ini adalah perlawanan yang ke-53. Kedah mengasak, cuba tidak menjadi. Lontaran dari Amirul Azhan. Kawalan dilakukan oleh Sharif Fikri, tetapi perlukan bantuan di situ. Syakir mengasak, masih lagi Sharif Fikri mengawal, cuba masuk ke dalam kawasan penalti. Berjaya. Oh tidak, isyarat dari Fazrul Daniel untuk Irfan Zakaria. Sedikit ada kesilapan dari Azri. Mungkin ada masih lagi agak gugup. Azhan hantaran terus ke dalam kawasan penalti. Pada ditanduk oleh Faizat, tapi diteruskan tekanan Rafiuddin dan Azri kali ini lebih yakin. Ada asakan ke atas Leandro stadium ini. Dapatan terus dari Sharif Fikri. Biarpun tangkapan yang pertama terlucut, tetapi Azri Ghani tidak membenarkan ada sepakan penjuru untuk Perak. Pemain yang pernah dan juga merupakan penjaring terbanyak Liga Super pada musim lalu. Satu lagi sepakan percuma menjadi milik Perak dari luar kawasan penalti. Renan Alves untuk kali yang kedua. Sementara Anthony Golek antara pemain yang turut mengintai peluang dari Sharif Fikri kali ini tinggi kepada Syakir Hamzah. Sini Sherman. Syakir. Bijak tindakan dari Syakir untuk memberikan sepakan percuma buat Kedah. Akan bola terus ke dalam kawasan penalti untuk Kedah. 5 pemain yang menjadi sasaran. Dan Alves, Syakir Hamzah, dua pemain yang memiliki kemampuan yang baik di udara. Di samping Sherman dan juga Kipre, satu hantaran yang baik. Bola dapat dikeluarkan untuk seketika. Percubaan dari luar kawasan penalti tidak menjadi dilakukan oleh Amirul Hisham. Karena Kedah menewaskan Perak 2-0 menerusi jaringan Zack Anderson dan juga Ken Inso. Sementara kemenangan terakhir Perak ke atas Kedah adalah 14 Ogos 2014. Hampir-hampir di situ. Perak yang cuba meluru masuk, tetapi Rizal yang sentiasa fokus bersiap sedia pada ketika Azri Ghani nampaknya terbaring. 6 pemain diletakkan oleh Perak dalam kawasan penalti Kedah untuk menanti hantaran dari Firdaus Sayadi. Tinggi dari Firdaus Sayadi. Terus saja kepada Azri Ghani.
Antara dari Amirul Hisham, kawalan Badrul Bhatia. Faizat yang sudah pun membuka langkah dari sebelah kanan, gagal dikesan oleh Badrul. Tidak ada ruang untuk Badrul melakukan hantaran. Kembali semula buat Badrul Bhatia. Hantaran mencari Sherman. Satu tampanan yang pertama yang baik, tetapi sedikit kuat memberikan ruang kepada Hafizul Hakim yang terus dibayangi oleh Irfan Zakaria. Syarif Fikri meneruskan tekanan. Sepakan yang tidak meyakinkan dari Azri Ghani memberikan semula penguasaan untuk Perak. Syarif Fikri menanti, melepaskan hantaran. Dan sekali lagi yang terakhir, hantaran-hantaran terakhir mengecewakan kedua pasukan sebenarnya, sama ada Perak maupun Kedah. Hantaran dari Amirul Azhan. Syakir menanduk. Kali ini ada ruang untuk Kipre melakukan sesuatu. Kipre cuba menggunakan kepatasannya melepasi Amirul Azhan, masuk dalam kawasan penalti. Sherman menanti dari Kipre, berlalu sahaja di hadapan pintu gol. Serangan balas yang hampir-hampir dapat memberikan apa yang dimahukan oleh Kedah. Untuk mereka menerusi Badrul Bhatia, satu tandukan, clearance yang tak pergi jauh. Peluang untuk Kedah, Amirul Hisham ditumbuk keluar oleh Hafizul Hakim untuk menyelamatkan pintu gol. Lebih baik kali ini dari Amirul Hisham berbanding dengan percubaan pertamanya. Badrul mencari Sherman, tidak ada sepakan percuma seperti mana yang dimahukan oleh Kedah. Peluang untuk Perak terlalu kuat. Kawalan pertama dilakukan oleh J. Parthiban. Kenny Paraj dari Firdaus untuk Leandro, tidak berjaya. Clearance yang terus saja menuju kepada Sherman. Bahaya kedudukan ini untuk Sherman, masih lagi kepada Sherman, melepasi Hafizul. Pintu gol terbuka. Sherman dengan gol yang pertama meletakkan Kedah di depan. Minit ke-28. Jaringan ke-6 peribadi dari Sherman mengecewakan Hafizul Hakim, mengejutkan tuan rumah Perak, dan kini Kedah sedang mendahului. Satu hantaran jauh, kemudian kepassionment, kelajuan, kemudian tolakan badan di antara Idris dan juga kepassionment menunjukkan kekuatan kepassionment. Kemudian Hafizul telah keluar daripada gawangnya, tidak dapat menyentuh bola. Kemudian satu ledakan yang mudah untuk kepassionment. Kemungkinan Hafizul boleh menunggu seketika kerana mereka berada dalam satu kawasan di mana dalam sudut yang di mana kita masih lagi belum menang dalam memerangi wabak COVID-19. Sambil Kedah meneruskan asakan, dan satu antara yang baik dari sini Fazrul Daniel. Jaringan yang kedua untuk Kedah menggandakan kelebihan. Fazrul Daniel yang meranapkan impian Perak di pentas akhir Piala FA musim lalu, sekali lagi mencatatkan nama selaku penjaring. Sekali lagi terlalu banyak ruang untuk Fazrul. Kita lihat gerakan Fazrul Daniel sangat bijak. Dia datang daripada belakang untuk mengambil bola, dan Badrul Bhatia dengan kreativiti, dengan vision beliau dapat lihat gerakan tersebut, dan mudah sangat untuk Fazrul Daniel menjaringkan gol sekali lagi menentang Perak. Giliran Leandro pula yang bakal melakukan sepakan selepas sebelum ini dua sepakan percuma diambil oleh Syarif Fikri. Dari Leandro terkanas di benteng. Firdaus Sayadi mencuba, Azri Ghani bertindak cemerlang. Sebagai penjuru yang ketiga untuk Perak, Fapos yang dicari, Huisan Azri, dan tangkapan kemas Leandro. Antara dari Parthiban melihat kedudukan Firdaus Sayadi dari seberang sana. Firdaus cuba masuk, sepakan penalti untuk Perak yang berjaya diperolehi menerusi Firdaus Sayadi. Arah permainan, Ya, keputusan tepat bagi saya daripada pengadil perlawanan. Sedikit lewat, tetapi sentuhan ke hadapan daripada Firdaus Sayadi itu amat penting untuk memenangi persepakan. dari Syarif Fikri diselamatkan oleh Azri Ghani, tetapi ada isyarat dari pembantu pengadil, mungkin mengatakan Azri bergerak terlebih dahulu.
Ihsan. Dan saya lihat keputusan yang tepat. Kedua-dua. Ya, dia bergerak terlebih dahulu sebelum sepakan dilakukan. Pemain yang melakukan sepakan semula ini. Azri berjaya buat kali yang pertama. Kali yang kedua dia tertewas. Biarpun berjaya menjangkakan arah sepakan dari Leandro, namun bola menerjah jaring untuk Perak merapatkan jurang pada kedudukan 2-1. Ya, pertukaran tersebut Leandro nampak lebih yakin. Sudah memilih tempat di mana mahu meletakkan bola. Bola pun laju. Leandro tenang. Selagi ada waktu untuk kedua pasukan mendapatkan jaringan. Idris. Menjadi rampas oleh Kenny di bahagian tengah. Satu terjahan dari belakang dilakukan oleh Fazrul Daniel ke atas Kenny Paraj. Menerusi sepakan percuma ini, Rafiuddin melakukan sepakan hantaran dari Rafiuddin. Jaringan penyamaan untuk Perak. Jaringan sendiri saya kira. Apapun kita akan mendapatkan pengesahannya. Namun Perak yang akhirnya berjaya bangkit mengikat kedudukan 2 sama. Ya, kalau lihat sekali lagi, kemungkinan Leandro yang mendapat sentuhan yang terakhir. Tidak dapat sentuhan daripada Renan Alves. Miss daripada Renan Alves. Kedah menguasai perlawanan, mereka menguasai beberapa percubaan. Dan kini sekali lagi, kali ini Kipre pula yang hadir. Masih lagi Kipre, hantaran ke tengah. Anthony Golek dengan clearance. Kembali semula untuk Kipre. Kipre mencuba, ditandu oleh Idris. Kali ini jaringan yang berjaya dihasilkan oleh Renan Alves untuk Kedah dengan gol yang ketiga. Selepas mereka mencuba dan terus mencuba. Ya, Badrul dengan hantaran berkualiti di situ. Renan Alves melompat tinggi di depan Anthony Golek. Anthony Golek perlu lebih keras, perlu lebih agresif, tetapi tidak. Dan Renan Alves berjaya menewaskan sekali lagi Hafizul Hakim untuk clearance dari Azri Ghani. Azlan sudah pun mula melihat jam di tangan. Masih lagi ada kesempatan untuk Perak melancarkan asakan yang terakhir. Partiban terus segera meletakkan bola dalam kawasan penalti lawan. Hanya sepakan gol dari isyarat Razlan untuk Kedah. Sepakan gol dari Azri. Tiupan whistle dari Razlan dan Jofri Ali memastikan 3 mata penuh untuk Kedah bagi mereka muncul selaku naib juara Liga Super bagi musim 2020. Seterusnya menggenggam tiket ke Piala AFC untuk musim hadapan. Jadi keputusan muktamad di Stadium Perak. Perak 2, Kedah 3. Rangkuman penuh perlawanan di antara Perak berdepan Kedah, perlawanan terakhir Liga Super untuk musim 2020 di mana Kedah membuka tirai jaringan hasil sentuhan kepas Sherman pada minit ke-28. Satu hantaran jauh dengan Sherman bijak untuk menyempurnakan peluang dan kemudiannya Fazrul Daniel menggandakan kelebihan buat pelawat dengan gol yang kedua pada minit ke-31. Dan dari penghujung separuh masa yang pertama menyaksikan Perak kembali menyusun semula langkah mereka selepas ketinggalan dengan jaringan yang pertama. Mereka merapatkan jurang melalui Leandro Santos pada minit ke-41. Kemudiannya tandukan Leandro di penghujung separuh masa yang pertama menjadikan kedudukan terikat 2 sama. Namun babak yang kedua Kedah nyata lebih bijak, lebih garang untuk mereka mendapatkan jaringan tambahan. Percubaan kepas Sherman diselamatkan Hafizul, tetapi jaringan
yang berjaya dilakukan oleh Renan Alves pada minit ke-63 memberikan 3 mata penuh untuk Kedah menjadikan keputusan penamat. Keputusan muktamad di Sidang Perak 2, Kedah 3.